Salam sejahtera kepada Dr. Rohayati dan rekan-rekan sekalian yang sedang menonton. Saya Flori Shelina Florentius hari ini akan membentangkan tajuk laman web saya, yaitu Sejarah Dinasti China. Sebelum menerangkan lebih lanjut tentang isi laman web saya, terlebih dahulu saya akan menerangkan sedikit sejarah Cina secara ringkas. Sejarah Cina bermula daripada mitos legenda Pan Gu, yaitu menurut kepercayaan orang Cina, Pan Gu merupakan pencipta kehidupan di dunia. Pan Gu dianugerahi kuasa sakti yang membolehkannya mencipta alam semesta dan kehidupan lainnya dari kawasan pergunungan. Namun begitu, peradaban China yang sesungguhnya bermula sejak 5.000 tahun sebelum Masehi yang lalu. Sungai Kuning merupakan peradaban pertama yang ada di China. Sungai ini telah melahirkan dua empire terbesar di China, yaitu Empire Yandi dan Empire Huangdi. Kemunculan empire tersebut merupakan awal permulaan kewujudan kebudayaan dan dinasti di China. Terdapat 3 budaya terawal di China, yaitu budaya Yangshao, budaya Longshan, dan juga budaya Danwenkao. Gambar di bawah ini menunjukkan garis masa dinasti China yang bermula dari dinasti Xia pada tahun 2100 sebelum Masehi dan berakhir dengan dinasti Qing pada tahun 1912. Secara keseluruhan, laman web saya akan menceritakan tentang perjalanan sejarah dinasti China bermula daripada dinasti terawal di China, permulaan zaman imperial, zaman kemakmuran China, pemulihan kemakmuran, pemerintahan kuasa asing, kebangkitan bangsahan, dan yang terakhir pemerintahan Manchu. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang 3 dinasti terawal di China, yaitu dinasti Xia, dinasti Shang, dan juga dinasti Zhou. Dinasti Xia merupakan kerajaan pertama yang wujud di China, tapi seringkali dianggap sebagai mitos karena tidak terdapat bukti yang menunjukkan kewujudannya. Menurut Sima Qian, dahulu terdapat seorang pemerintah yang bernama Huang Ti telah mencipta budaya Cina dan menubuhkan sebuah kerajaan. Selepas kematiannya, ia digantikan oleh cucunya, dan cucunya menubuhkan dinasti pertama yang berada di bawah pemerintahan Maharaja Yao. Semasa pemerintahan Maharaja Yao, banjir besar telah melanda Sungai Kuning. Yao kemudian melantik Gun yang dianggapnya sebagai dewa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun Gun mengalami kegagalan. Maharaja Shu, yaitu pengganti Yao, menyuruh anak Gun yaitu Yu untuk menyambung pekerjaan ayahnya, dan ia berjaya mengendalikan banjir karena ia telah mempelajari sistem sungai terlebih dahulu, dan ia juga bekerja sama dengan Hou Ji untuk membina terusan yang mengaliri air banjir terus ke ladang-ladang. Shun merasa bangga terhadap Yu dan ia memberikan pangkat komander tentera kepada Yu, dan apabila Yu berjaya mengalahkan suku musuh Xia, ia mengisytiharkan Yu sebagai pewaris taktanya. Pemerintahan Yu selama 55 tahun dianggap sebagai permulaan kepada dinasti Xia, dan ia meninggal di Gunung Kuaiji. Pemerintahan Xia mulai mengalami kemerosotan semasa pemerintahan Maharaja Gongja, dan akhirnya ia digulingkan oleh Tang pada tahun 1675 sebelum Masehi semasa pemerintahan Maharaja Jie. Antara sumbangan Dayu yang telah berjaya menyelesaikan masalah banjir, seterusnya ia juga membagikan Cina kepada 9 provinsi, dan yang terakhir ia menerima gangsa dan menghasilkan kapal Ding yang dipanggil 9 kuali ber. Dinasti yang seterusnya ialah dinasti Shang. Dinasti ini sering dianggap sebagai dinasti pertama karena terdapat bukti kukuh tentang kewujudan dinasti ini. Dinasti ini diasaskan oleh Tang, yaitu ketua suku Shang yang memerintah dari tahun 1675 sebelum Masehi sehingga 1645 sebelum Masehi. Shang merupakan suku terkuat di bagian timur Cina walaupun berstatus sebagai negeri vasal. Tang menggulingkan Xia karena melihat mereka telah kehilangan mandat dari surga, terutamanya semasa pemerintahan Maharaja Jie. Ini mengakibatkan Tang memimpin sukunya untuk memberontak, dan sebagai hasilnya mereka dapat mengambil alih pemerintahan dan mengasaskan dinasti Shang. Tang telah menghapuskan dasar-dasar zalim serta cukai berlebihan yang diamalkan oleh Maharaja Jie. Tang juga memulangkan dasar kerajaan baru, yaitu bekerja untuk rakyat dan bukannya menentang rakyat. Selain itu, Tang juga telah melaksanakan program sosial dengan memberikan duit shilling khas kepada rakyatnya yang miskin agar mereka dapat membeli anak mereka kembali. Kestabilan negara semasa pemerintahan dinasti Shang telah membawa kepada berbagai kemajuan budaya seperti kewujudan industri memotong gangsa, penciptaan kalender, dan sebagainya. Tang telah berjaya mencipta kerajaan yang stabil dari segi politik, ekonomi, dan juga keagamaan. Antara pencapaian dinasti Shang adalah penghasilan kalender, penghasilan gangsa, seramik, dan perhiasan daripada jet, penggunaan kereta kuda semasa peperangan, dan yang terakhir kemunculan tulisan Cina awal. Ibu kota Shang terdapat di Anyang, dan gambar ini
menunjukkan gambar Maharaja Tang dari Syam. Dinasti ketiga yang terawal yaitu dinasti Zhou merupakan dinasti yang terlama memerintah China. Dinasti ini memerintah dari tahun 1046 sebelum Masehi hingga 256 sebelum Masehi. Dinasti Zhou ini terletak di sebelah barat kawasan Shang yang merupakan provinsi Shanxi pada masa kini. Dinasti Zhou berjaya menakluki seluruh Cina apabila salah seorang pemerintah Zhou membuat rancangan untuk melakukan penaklukan terhadap Shang dengan melancarkan satu pertempuran. Namun sebelum sempat mereka menyatukan wilayah Shang, satu pemberontakan telah berlaku. Pertempuran tersebut berlaku sepanjang 3 tahun sebelumnya dihentikan dan Zhou akhirnya berjaya mengukuhkan pemerintahan mereka di seluruh China. Sebagai ibu kota kemudian dibina di Luoyang di bagian hulu tengah Wang He bagi menyokong kuasa empire dan penguasa feodal. Kestabilan susunan kerajaan tersebut bertahan selama 200 tahun sebelumnya jatuh bersamaan dengan peningkatan minat tempatan terhadap lebih daripada 20 tuan feodal. Sistem politik mereka juga semakin bertambah lemah karena dasar yang terdiri daripada sistem keluarga besar. Dinasti Zhou terbagi kepada dua, yaitu Zhou Barat dan Zhou Timur. Zhou Barat dipecahkan kepada zaman musim bunga dan musim luruh karena berlaku banyak pertelingkahan antara negara-negara kecil, sedangkan Zhou Timur pula dikenal sebagai zaman negeri-negeri berperang karena banyak berlaku pergelutan untuk menguasai antara satu sama lain. Antara pencapaian dinasti Zhou adalah proyek berskala besar, yaitu mereka melakukan kejuruteraan hidrolik, terusnya perkembangan skrip tulisan, kemudian zaman keemasan falsafah Cina, terusnya pencapaian tertinggi sastra Cina, kemudian ahli falsafah Cina yang terkenal seperti Confucius, Lao Tzu, dan Sanyang muncul, terusnya penulisan buku The Art of War dan Commentaries of Zhou, terusnya besi diperkenalkan dalam persenjataan, dan yang terakhir kemajuan kerja gangsa, ukiran jet, serta lukisan. Gambar yang ini menunjukkan artefak gangsa yang ditemui semasa pemerintahan dinasti Zhou. Seterusnya saya akan menerangkan tentang permulaan zaman imperial semasa pemerintahan dinasti Qin. Dinasti Qin merupakan dinasti imperial pertama yang bermula dari tahun 221 sebelum Masehi sehingga tahun 207 sebelum Masehi. Dinasti ini telah menetapkan sempadan dan asas sistem pentadbiran yang perlu diikuti oleh dinasti China seterusnya. Dinasti ini asalnya bermula sebagai negeri Qin, salah satu negeri feudal China. Qin terletak di lembah sungai Wei di bagian barat Laut China. Semasa akhir abad ke-2 sebelum Masehi, pemerintah Qin mulai melakukan pemusatan kuasa serta mewujudkan sistem undang-undang ketat dan juga membahagikan serangkaian negeri yang dikawal oleh komando dan wilayah diperintah oleh pegawai kerajaan. Melalui reformasi tersebut, Qin telah berjaya menakluki negeri sekeliling dan muncul sebagai kuasa utama di China. Raja Qin kemudian menstandarkan tulisan agar tidak menjadi halangan untuk mereka berkomunikasi, dan ia juga menetapkan tulisan Shouzuan sebagai tulisan resmi di China. Selain itu, ia juga menstandarkan sistem ukuran seperti ukuran panjang, ukuran berat, dan lain-lain, dan hal itu telah membawa kepada perkembangan ekonomi China serta mengukuhkan lagi kedudukan dinasti Qin di China. Bukan itu saja, senjata juga dirampas dan dicairkan, terusnya mata uang imperial baru juga diperkenalkan. Di samping itu, Maharaja Qin juga menyuruh rakyatnya untuk memperbaiki dan menyambungkan tembok pertahanan di setiap negeri masing-masing untuk mengelakkan serangan dan gangguan daripada etnik minoriti yang terdapat di utara China karena ia menganggap mereka adalah bangsa barbar dan tidak bertamadun. Ini telah membawa kepada pembinaan tembok besar China. Antara pencapaian dinasti Qin adalah pembinaan tembok besar China, pengenalan mata uang shilling tembaga, dan juga pahlawan terakota. Gambar di sini menunjukkan gambar Maharaja Huangdi, yaitu pengasas kepada dinasti Qin yang telah menyatukan Empire China. Baiklah, penerangan seterusnya adalah zaman kemakmuran China semasa pemerintahan dinasti Han. Dinasti Han merupakan dinasti imperial kedua yang muncul di China selepas dinasti Qin. Dinasti ini memerintah dari tahun 2206 sebelum Masehi hingga tahun 220. Dinasti ini diasaskan oleh Maharaja Gaozu dan ia telah menjadikan Chang'an sebagai ibu kota bagi dinasti Han. Dinasti Han mengikuti struktur pentadbiran berpusat seperti dinasti Qin. Dan dinasti ini juga membagikan China kepada serangkaian kawasan pentadbiran yang ditadbir oleh pegawai kerajaan. Dan ia juga membangunkan birokrasi bergaji yang mana kenaikan pangkat berdasarkan merit pegawai kerajaan. Selain itu, mereka juga mengadaptasi ajaran dan ideologi Confucius, terutamanya semasa pemerintahan Maharaja Wu. Hal ini telah menutupi dasar otoriti rezim mereka.
Bukan itu saja, karya Confucius yang terdapat sejak zaman dinasti sebelumnya juga berjaya disimpan atas usaha sarjana seperti Fu Sheng. Sedangkan teks Confucius yang lain telah dirampas oleh dinasti Qin dan sebagian pula telah hilang semasa perpustakaan imperial dibakar dalam perang saudara. Dokumen-dokumen Confucius ini disusun oleh dinasti Han, dan dokumen lain pula dimiliki oleh raja dan setengah ditemukan pada dinding-dinding rumah Confucius. Dinasti Han terkenal dengan penemuan saintifik mereka seperti penciptaan kertas, penggunaan jam air, dan jam matahari untuk mengukur massa, dan lain-lain. Antara pencapaian dinasti Han adalah penemuan laluan sutra, seterusnya pengembangan falsafah dan pendidikan, seterusnya perkembangan sastra, perkembangan seni, penciptaan kertas, perkembangan sains dan teknologi, dan yang terakhir penggunaan anak panah dalam peperangan. Dan ini merupakan rekod sejarah besar Cina yang ditulis oleh Sima Qian. Seterusnya adalah tentang penyatuan semula China semasa pemerintahan dinasti Sui. Dinasti ini merupakan dinasti terpendek dalam sejarah Cina. Dinasti memerintah sejak tahun 581 sehingga tahun 618. Dinasti ini berjaya disatukan selepas 4 abad berlaku perpecahan antara bagian utara dan selatan. Dinasti Sui merupakan dinasti yang membawa kepada kebangkitan artistik dan telah membawa kepada kemajuan budaya dalam sejarah Cina. Maharaja pertama dinasti Sui adalah Yen Dian, ataupun yang dikenali sebagai Maharaja Wendi. Wendi dahulunya merupakan pegawai tinggi di Bei, yaitu di bagian utara Zhou semasa pemerintahan dinasti Zhou. Ketika pemerintahan mereka berada dalam keadaan kacau bilau, ia merebut takhta dan mengambil alih pemerintahan utara China. Kemudian bagian barat Cina dan selatan Cina pada akhir tahun 580 dan ia menyatukan semua kawasan tersebut di bawah satu pemerintahan yang dikenali sebagai dinasti Sui. Ibu kota dinasti Sui terdapat di Daxing. Antara semangat Maharaja Wendi adalah ia menubuhkan institusi kerajaan yang seragam di seluruh negara. Ia juga meningkatkan kumpulan pentadbir yang mahir dan pragmatik dalam kerajaan. Ia juga menghidupkan semua upacara Confucius yang digunakan semasa pemerintahan dinasti Han. Ia mendapat sokongan daripada para sarjana dan rakyatnya, yang menjadi seorang maharaja yang bertoleransi dan juga ia telah memupuk agama Buddha dalam pemerintahannya, yang mengisytiharkan kod pidana dan undang-undang pentadbiran yang lebih sederhana, adil, dan tidak terlalu keras. Sistem bancian, yaitu tradisi lama, kembali dilakukan dan Maharaja Wendi mempermudahkan sistem percobaan negara untuk mengurangkan beban masyarakat. Antara pencapaian dinasti Sui adalah penyatuan Cina, khususnya pembinaan terusan besar, khususnya pembinaan semula tembok besar China, dan sokongan terhadap penyebaran Buddhisme, dan yang terakhir birokrasi Confucius untuk melantik pegawai kerajaan melalui pemeriksaan imperial. Dan gambar ini menunjukkan pemeriksaan imperial yang dijalankan untuk melantik pegawai, dan ini pula adalah terusan besar di China. Sekarang kita akan masuk ke pemulihan kemakmuran semasa pemerintahan dinasti Tang dan juga dinasti Song. Dinasti Tang merupakan dinasti yang muncul selepas dinasti Sui. Dinasti ini memerintah dari tahun 618 hingga 907. Dinasti Tang telah membangunkan bentuk pemerintahan dan pentadbiran yang berjaya dengan menjadikan Sui sebagai contoh. Maharaja Gaozu merupakan maharaja pertama Tang, telah berjaya mengatasi ramai musuh dan pemberontak. Ia telah menambahkan sebagian besar wilayah utara dan selatan Cina sebagai kawasan pemerintahannya. Pada masa itu, laluan sutra telah dijadikan sebagai alternatif bagi meningkatkan kesepahaman masyarakat di sepanjang laluan tersebut, serta mempromosikan budaya dan pertukaran sains dan teknologi. Mereka juga mengekalkan hubungan rapat dengan negara-negara dari wilayah barat dengan menghantar utusan menggunakan laluan tersebut sehingga laluan itu dipanggil sebagai laluan utusan. Dinasti Tang juga sangat menghormati keberadaan agama lain. Pada masa itu terdapat banyak biara dan kuil asing, dan juga Islam dan Kristen diperkenalkan pada masa itu. Semua agama dapat hidup berdampingan ketika itu. China juga menjadi pusat perdagangan antara bangsa karena mereka mengamalkan sikap terbuka terhadap negara lain dan mereka menerima pengaruh budaya barat dengan baik. Keluarga Imperial Tang juga berharap agar mereka dapat mempromosikan budaya mereka dan menjadi contoh kepada masyarakat. Lao Tzu dianggap sebagai nenek moyang mereka dan Taoisme dijadikan sebagai agama kebangsaan. Antara pencapaian dinasti Tang adalah penciptaan kod jenayah menyeluruh di China, seterusnya pemeriksaan imperial digunakan untuk
melantik pegawai peringatan awam, terusnya pencapaian puisi Cina, seterusnya penciptaan buku bercetak, seterusnya pakar perubatan tentang berjaya merawat sakit goiter, dan mekanisme pengatur gerakan jam dicipta, penciptaan bentuk porselen dan mesiu yang lebih baik, dan terakhir perkembangan lukisan Cina dan rombongan opera ditubuhkan. Gambar ini merupakan salah satu buku bercetak yang dicipta, yaitu yang bertajuk Diamond Sutra. Ini pula merupakan gambar penyair Li Bai, yaitu penulis puisi yang mencapai kemuncak pada masa itu. Dan seterusnya adalah dinasti Song. Dinasti Song merupakan dinasti ke-8 yang memerintah China. Dinasti ini memulakan pemerintahan mereka pada tahun 960 dan berakhir pada tahun 1279. Dinasti Song dibagikan kepada dua tempo, yaitu pemerintahan era Bei dan juga era Nan. Dinasti ini hanya memerintah di bagian selatan China selepas tahun 1127. Bei Song ataupun Utara Song diasaskan oleh Maharaja Taizu, yang mengambil alih kawalan kerajaan dengan melakukan rampasan kuasa, yang menggunakan penguasanya terhadap diplomatic maneuver untuk memujuk kuasa-kuasa besar yang lain dengan tujuan untuk menjadikan pentadbiran China lebih baik. Ia juga telah memulakan perluasan kuasa kepada 10 kerajaan kecil di selatan China. Nan Song ataupun Selatan Song mulai diperintah pada tahun 1127 oleh Maharaja Gaozong. Ia telah menjadikan Lin'an sebagai ibu kota, dan ia melakukan persiapan untuk mengekalkan pertahanan utara yang dianggapnya sebagai musuh. Ia juga ingin mengembalikan kekuasaan imperial terhadap kawasan pedalaman. Namun, pemerintahan mereka mengalami kemerosotan dan kejatuhan ibu kota mereka pada 1276 menandakan berakhirnya pemerintahan dinasti Song, apabila Monggol berjaya mengambil alih pemerintahan di bawah Genghis Khan. Antara pencapaian dinasti Song adalah penemuan percetakan jenis bergerak, mesiu dan kompas magnetik, terusnya penggunaan uang kertas, Zhouzi, penubuhan tentara laut Cina yang tetap, penciptaan menara astronomi di Kaifeng oleh Shuzong, kemajuan dalam matematik, dan sains forensik dibangunkan. Gambar ini menunjukkan menara astronomi yang dibina oleh Shuzong, dan ini adalah segitiga Jiaxian yang digunakan dalam menentukan pekali binomial dalam matematik. Sekarang kita akan pergi kepada pemerintahan kuasa asing di China semasa pemerintahan dinasti Yuan. Dinasti Yuan merupakan dinasti pertama yang diperintah oleh kuasa asing, yaitu orang Monggol dari tahun 1271 sehingga tahun 1368 di bawah Maharaja Kublai Khan. Kemunculan Monggol bermula apabila Genghis menyatukan orang Monggol untuk mencerobohi dinasti Jin di utara China. Mereka terus memperluaskan kawalan mereka ke utara dan selatan, dan secara tidak langsung kekuasaan mereka berjaya diluaskan sehingga menghampiri ke seluruh Asia dan Eropa Timur. Dinasti Monggol telah dinamakan semula sebagai Yuan pada tahun 1271 dan meneruskan gaya pentadbiran Cina yang mengetengahkan pemusatan birokrasi, pembagian politik, serta sistem percukaian yang rasional. Mereka juga menjadikan Beijing sebagai ibu kota, dan mereka membina semula terusan besar. Bertentangan dengan tradisi kebiasaan dahulu, Kublai memperlakukan keluarga imperial yang telah digulingkan dengan baik, dan ia melarang para jenderal melakukan pembunuhan sesuka hati. Semasa pemerintahan mereka, para seniman terpaksa mencari inspirasi dalam diri mereka dan tradisi mereka sendiri. Para seniman tersebut berusaha untuk kembali kepada tanggapan mereka terhadap masa yang ideal, terutama semasa pemerintahan dinasti Tang. Ini menjadikan mereka dengan tegas menetapkan lukisan literatur untuk menghargai penguasaan serta ekspresi pribadi di atas permukaan yang elegan atau sekedar perwakilan. Antara pencapaian dinasti Yuan ialah penggunaan uang kertas rasmi, yaitu Xiao, penghasilan kalender yang tepat oleh ahli astronomi Guo, tahap tinggi algebra Cina oleh ahli matematik Zhu Xijie, novel dijadikan sebagai bentuk sastra, lukisan landscape menekankan ekspresi pribadi, kemuncak porselin biru dan putih, penciptaan teko, penciptaan teknik baru untuk memulihkan dislokasi sendi menggunakan kaidah penggantungan oleh Wei Yilin, yaitu seorang pakar perubatan. Gambar ini menunjukkan mata uang kertas Yuan yang dinamakan sebagai Chao,
Dan di sini pula merupakan gambar lukisan landscape oleh Huang Gongwan, dan yang ini adalah gambar porselin putih biru semasa pemerintahan Yuan. Baiklah, yang kedua terakhir adalah tentang kebangkitan bangsa Han semasa pemerintahan dinasti Ming. Dinasti Ming memerintah Cina dari tahun 1368 sehingga 1644. Semasa populasi China adalah 2 kali ganda lebih banyak daripada dinasti sebelumnya. Dinasti ini terkenal dengan sumbangannya terhadap luasan perdagangan kepada dunia luar yang menghasilkan ikatan kebudayaan dengan Barat. Ming juga dikenang sebagai zaman kemasan drama, sastra, dan penghasilan porselin yang terkenal. Maharaja Taizu ataupun Zhu Yuanzhang merupakan pengasas bagi dinasti Ming, yang dilahirkan dalam keadaan serba kekurangan dan hanya menghabiskan sebagian masa belianya dengan mengembara ke seluruh negara selepas kematian ibu bapanya. Taizu juga menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk memohon kepada biara Buddha dan tinggal di sana. Namun kehidupan tenangnya terpaksa berakhir apabila biara tersebut dibakar oleh tentara bagi menghentikan pemberontakan. Taizu kemudian bergabung dalam kumpulan pemberontakan yang dikaitkan sebagai Persatuan Teratai Putih ataupun White Lotus, dan ia berhasil naik pangkat dalam waktu yang singkat, sehingga membawa kepada keberhasilan pemberontakan Bandar Nanjing yang mereka gunakan sebagai pangkalan untuk menyerang Panglima Perang Wilayah. Pada tahun 1368, Taizu telah berjaya mengambil alih Beijing dan dengan menghancurkan istana. Ini mengakibatkan pemerintah Mongol daripada dinasti Yuan melarikan diri, dan Taizu kemudian menyatakan kemunculan dinasti Ming sebagai dinasti baru. Antara pencapaian dinasti Ming ialah pelayaran yang diketuai oleh Zheng He, kemajuan dalam percetakan, buku perebutan Cina tradisional yang ditulis oleh Li Shizhen, pembinaan kota larangan semasa pemerintahan Maharaja Yongle, penulisan ensiklopedia terbesar dikumpulkan, porselin pagoda Nanjing yang terkenal dibina, perkembangan dalam sastra vernacular, contohnya Journey to the West, seramik Cina menjadi terkenal, dan yang terakhir, Cina menjadi pusat ekonomi terbesar di dunia. Gambar ini menunjukkan gambar pelayaran semasa Zheng He berlayar ke seluruh dunia, dan ini merupakan gambar kota larangan di semasa dinasti Ming. Sekarang kita sampai kepada sejarah dinasti Cina yang terakhir, yaitu pemerintahan Manchu sebagai dinasti imperial terakhir. Semasa pemerintahan dinasti Qing. Dinasti ini bermula pada tahun 1644 hingga tahun 1911. Ia merupakan dinasti imperial terakhir di China sebelum penubuhan Republik China. Dinasti ini antara salah satu dinasti yang diperintah oleh orang bukan China. Kemunculan dinasti ini berlaku apabila tentara Manchu menyerang Cina dari arah utara lewat abad ke-17. Pasukan ketenteraan Manchu telah mengalahkan tentara Ming dan berjaya menduduki beberapa bandar di sempadan utara China. Kemudian mereka melakukan pencerobohan berskala besar sehingga membawa kepada penubuhan dinasti Qing. Ia bermula semasa tahun 1644 apabila ketua pemberontak Li Zichang mengambil alih ibu kota Beijing, dan pegawai dinasti Ming meminta bantuan Manchu karena mereka terdesak untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Manchu kemudian mengambil peluang tersebut untuk mengambil kawalan ke atas ibu kota Beijing, dan mereka kemudian menubuhkan dinasti mereka sendiri di China. Namun begitu, mereka tetap mengadaptasi bentuk pemerintahan Ming dan tetap memperkerjakan pegawai daripada Ming untuk menenangkan hati masyarakat di China. Bagi memastikan kawalan mereka terhadap pentadbiran China tidak longgar, mereka menjadikan sebagian orang Manchu sebagai pegawai berpangkat tinggi manakala tentara China yang mengalah diberikan kehormatan. Askar Cina yang digelar Duying diarahkan untuk mengawal sebarang pemberontakan tempatan, sedangkan askar Manchu yaitu Qibing diletakkan di ibu kota dan sebagian pula di kawasan strategik China. Antara pencapaian dinasti Ming adalah mereka memerintah kawasan seluas 13 juta kilometer persegi, khususnya Kamus Kangxi disusun, ensiklopedia imperial juga ditulis, perkembangan sastra, seni novel mencapai kemuncaknya, perubahan signifikan dalam lukisan Cina mengikut individu, dan yang terakhir kemunculan Peking Opera. Gambar di bawah ini adalah Kamus Kangxi yang terdapat pada masa dinasti Qing. Ini pula merupakan contoh gambar Peking Opera semasa pemerintahan mereka.
Sekian dan terima kasih.